Memang betul ke Bukit Tungku ni berhantu dan sebagainya lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal semula. Okey, baik. Pada video kali ni, FJ sebenarnya nak cerita kepada korang semua berkaitan dengan Bukit Tungku tau. Okey, Bukit Tungku. Okey, sebenarnya kenapa FJ nak cerita pasal Bukit Tungku ni? Pertama sekali ialah kerana FJ dapat respon daripada Bro Hani sebelum ni FJ buat video reaksi tentang gangguan api misteri yang mengganggu Solo Ambush. Jadi Solo Ambush pun dia balas lah dekat ruangan reply dekat YouTube FJ tu. Dia komen, "Thanks bro for this react video and your opinion. Things happen unexpected. Sama seperti di Banglo Bukit Tungku." Okay, dia sebut sama seperti di Banglo Bukit Tungku. Maksudnya gangguan api tu dia satu pernah terjadi masa Solo Ambush buat penelusuran banglo dekat Bukit Tungku tu, pernah terjadi dah tu gangguan api yang menyala secara tiba-tiba ni. Kemudian FJ pun pelik juga kenapa macam tiba-tiba Solo Ambush dia macam tahu, seolah-olah macam FJ memang nak buat trik berkaitan dengan Bukit Tungku ni. Sebab apa FJ nak buat cerita berkisah berkaitan dengan kisah seram yang ada kat Bukit Tungku ni? Sebab FJ dapat mesej daripada member yang menyatakan bahawa dia kongsilah kisah seram yang terdapat di Bukit Tungku yang paling baru lah, iaitu melibatkan penunggang Grab Food ataupun Food Panda kot, ataupun Lalamove kot. Macam tu lah yang bawa makanan ni kan, dia kongsikan. Okay, kenapa member kongsikan kisah tu? Sebabnya member dia dah tak duduk dekat dengan FJ dah. Dia dah berpindah ke Kuala Lumpur sana, kat Selangor sana, dia duduk sana. Kemudian sebelum PKP hari tu dia kerja. Dia ada dapat kerja kat sana, tawaran kerja kat sana, jadi dia duduk kat sana. Bila dia dapat kerja kat sana, lepas tu kena PKP, diorang tak boleh kerja. Jadi sekarang ni dia apply untuk jadi rider Grab Food. Kemudian dari situlah dia mungkin tahu kot kisah-kisah ni dan sebagainya lah. Jadi kisah yang pertama yang dia berikan kepada FJ, dia cerita secara verbal, secara lisan kepada FJ. Tapi lepas tu FJ cari balik tentang kisah tu, ada orang kongsikan lah dalam grup Lalamove Malaysia. Lalamove Malaysia ni syarikat kurier hantar makanan kot. Kan, FJ tak berapa tahu sangat berkaitan dengan Food Panda apa semua, sebab kawasan rumah FJ ni perkhidmatan tu tak ada. Okey. Jadi tak tahu sangat lah berkaitan dengan Food Panda, Lalamove, ada macam-macam kan kat sana. Jadi FJ tak berapa nak pasti sangat. FJ bacakan lah berkaitan dengan cerita yang dikongsikan pertama oleh member. Okey, diceritakan daripada Iman Firdaus, nama yang kongsikan cerita ni. Okey, FJ bacakan je lah. Sebagai nasihat dan peringatan diri sendiri, kalau you all dapat order atas jam 7 PM, hantar area Bukit Tungku, cancel je lah order. Duit RM5, RM10 punya order, kita separuh mati bertarung nyawa. Ceritanya begini, dapat order jam 7 malam, McD Bukit Bintang, tunggu jam 7.20 PM baru siap order. Pick up dalam 7.23 PM baru gerak, customer pin alamat Jalan Bukit Tungku. Okey, remarks tulis hantar sebelah rumah banglo kosong dekat Pusingan Tajam. Setelah sampai lokasi, tengok rumah gelap gelita. Try call customer 3 kali baru jawab. Dia cakap, "Abang dah sampai ke?" Lepas tu yang lelaki ni pun jawab, "Ya, dah sampai." "Kenapa rumah gelap macam tak ada orang je?" Dia kata, "Abang hantar mana?" "Hantar Bukit Tungku lah." Hati mula gelisah dan takut sebab kita sampai tempat pin yang diberi. Sekali buka beg nak keluarkan makanan, tengok dalam beg dah tak ada, kosong, tanpa ada kesan tumpahan. Okay, customer message abang, "Patah balik, jangan tengok belakang, makanan saya dah ambil." Yang jadi tanda tanya, masa bila pula saya serah pada dia siap ada RM5 dalam beg? Selepas pulang balik rumah, malam tu demam yang amat panas. 3 hari dapat tempat sama, jawabnya auto cancel. Serik dah, kena sekali, tak ingin nak hantar. Maksudnya dalam cerita ni, dia ceritakan dia pergi dah sampai dah kat tempat tu. Lepas tu dia message ke call ke customer tu. Kemudian dia nak keluarkan lah makanan tu kan, sebab dah sampai. Bila dia nak keluarkan, dia buka box dia kat belakang tu, dia tengok makanan dah tak ada. So bila makanan dia dah tak ada, lepas tu dia dapat message kot. Mesej dia kata, customer tu mesej kata dia dah ambil dah. Tak apalah. Lepas tu dia kata, balik jangan tengok belakang. Macam itulah keadaan dia kan. Lepas tu bila dia tengok dalam box makanan dia ada duit RM5. Maksudnya bila masa orang tu ambil,
Maksudnya tiba-tiba makanan dia dah tak ada dalam box. Lepas tu ada duit RM5. Lepas tu orang tu mesej kata saya dah ambil dah. Jadi tak payah tengok belakang. So dia pelik lah kat situ kan. Kejadian ni berlaku pukul 7.23 gerak, mungkin 8 malam situ kot, lepas maghrib dan sebagainya. Jadi bila dia balik tu dia demam lah. So daripada kisah ini kan, FJ pun macam okey lah. Sebab apa tu, mungkin sebab jalan Bukit Tungku ni FJ pernah buat kan, jadi ada orang tag dan sebagainya. Okey baik, lepas cerita yang dihantar oleh member ni, sekarang ni lepas tu dia bagi satu lagi cerita baru. Okey, dekat grup Grab Food Rider Malaysia Official. Dalam grup kot, FJ tak ada dalam grup ni. Dia bagi screenshot, dia suruh FJ baca. Assalamualaikum, siapa rasa imannya tak cukup kuat lalu kawasan Bukit Tungku KL pada waktu malam, better cancel lah order tu. Kali ni saya terkena kat diri sendiri. Lalu kawasan berbukit, kiri kanan hutan dan hujan renyahnya 8 suku malam. Okey, kejadian ni lebih kurang macam yang tadi juga Dia kena dalam 7.25 dia gerak, mungkin dalam pukul 8 macam tu sampai, dengan hujan renyahnya 7 suku malam lah. Demi menggalas tanggungjawab pesanan terakhir untuk hari ini, motor jadi berat sangat naik atas bukit. Beg Grab bergoyang dengan sendirinya, badan jadi kebas, diri badan dah tak rasa dan kesedaran hampir hilang. Maksudnya dia hampir pingsan lah. Dengan berkat doa minta pertolongan Allah SWT, alhamdulillah saya selamat hantar pesanan customer dan selamat sampai rumah. Yang mana tahu sejarah tempat ni, dia tahulah macam mana. Jadi, tadi ada satu kisah daripada yang Lala Move tu. Dia kata dia punya makanan tak ada tiba-tiba. Dia kata customer ambil kat belakang beg dia. Kemudian cerita kisah yang kedua ni, dia kata motor dia jadi berat. Lepas tu beg yang dia bawa tu bergoyang-goyang. Lepas tu dia rasa macam nak pingsan. Dia rasa tak sedap badan dan sebagainya lah. Okey, tu ada dua kisah. Kemudian kisah yang berlainan yang tadilah Bro Hani sharekan kepada FJ, yang dia pernah alami gangguan nampak api misteri, keluar api misteri ketika membuat penelusuran di banglo tinggal di Bukit Tungku. Maksudnya kat sini ada 3 cerita yang orang ceritakan berkaitan dengan kisah seram yang terdapat di Bukit Tungku lah. Jadi apabila FJ dapat screenshot ni, FJ pun pergi kat FB, FJ buka lah, FJ buka grup tu dan FJ baca lah setiap komen satu persatu, sebab dia ada 300 komen yang komen dekat post tu. Jadi FJ pun baca lah. Jadi sekarang ni kita baca dulu pengalaman orang. Last video baru kita respon lah apa benda sebenarnya yang berlaku. Okay, FJ screenshot komen ni, komen yang melibatkan gangguan. Okey, sebenarnya ada juga komen yang dia kata dia okey je, lalu pukul 2-3 pagi tak ada gangguan dan sebagainya kan. Dia sebenarnya tak kena pada semua orang lah gangguan ni. Kalau setiap orang lalu kena ganggu kat situ, dia rasa dah boleh buka taman tema berhantu lah. Kalau kita setiap kali lalu jalan tu semua orang kena, itu mustahil. Maksudnya kalau berlaku kejadian misteri ataupun kejadian seram kat jalan tu, kebiasaannya ia melibatkan kes-kes terpencil lah. Mungkin daripada 1000 orang yang lalu kat situ, mungkin 2-3 orang sahaja yang kena. Dia tak kena pada semua orang. Jadi kita respect je. Orang cerita apa, kita hormat je kan. Bagi FJ, itu yang pendekatan FJ buat. Walaupun FJ memang susah nak kena gangguan apa semua. Memang FJ cakap terus terang kat korang, memang FJ susah nak nampak ke apa ke. Tapi FJ respect je pada orang yang menceritakan kisah-kisah seram ni. Ini pengalaman diorang alami. Lagipun diorang waktu tu sorang-sorang dan sebagainya. Kita tak tahu keadaan itu. Jadi apa yang FJ buat, FJ screenshot komen-komen yang kata macam ada gangguan dan sebagainya lah, untuk kita tengok, untuk kita nilai sama ada memang betul ke Bukit Tungku ni berhantu dan sebagainya lah. Nanti di akhir video AJ buat konklusi lah. Okey, komen yang pertama dia kata motor berat tu dah biasa dengar, tapi sampai nak hilang kesedaran tu luar biasa, tahap bahaya dah tu. Okey, berkat doa saya selamat bang. Kalau tak saya ke mana, motor ke mana, order ke mana, betah lagi. Alhamdulillah, memang menguji iman kalau hantar kat sana waktu malam. Berkaitan dengan orang boleh pengsan dan sebagainya, ini bergantung kepada dia punya keberanian lah. Ada orang dia tengok benda-benda yang pelik, dia jadi menggigil tau, dia jadi seram dan sebagainya, dia jadi lemah semangat. Ikut semangat orang tu. Kalau orang tu kuat semangat, dia buat tak tahu lah kan. Macam Bro Hani punya video tu, nampak api terbakar kot, menyala tiba-tiba. Kalau kita tu mungkin, kalau FJ sendiri cakap memang aku belah lah daripada tempat tu kan, mungkin belah seseluruh dah, tak payah buat video, kita cancel lah sebab macam teruk sangat. Tapi kalau Bro Hani dia buat tak tahu, nyanyi lagu Alibaba kan. Dia bergantung pada orang lah. Kalau orang tu memang mantap, dia tak ada benda pun bagi dia. Kalau kena ganggu, dia buat tak tahu lah. Tapi ada orang dia menggigil, dia menggeltar. Itu semua benda standard lah, benda biasa kan. Siapa yang tak pernah kena lagi, korang try lah naik gunung ke, naik jalan atas gunung ke apa ke, korang try lagi sorang-sorang.
Korang baru tahu nanti keadaan tu macam mana. Okey, komen yang kedua. Okey, ni komen yang kedua lah. Motor berat, pernah rasa nak pitam tu biasa sebab dera dan apa, entah kita rasa macam tak kena. Okey, ni bagi orang yang mungkin dia ada, orang kata apa lah, dia merasai lah kot. FJ dulu tak macam ni tau. FJ dulu memang susah lah nak merasai benda-benda macam ni. Cuma lepas bila FJ terlibat dengan dunia seram ni lah kan, FJ buat video dan sebagainya. Lepas tu FJ terlibat dengan waktu perubatan member tu yang kena rasuk dan sebagainya, FJ terlibat. FJ sekarang ni macam ada kelebihan dapat cepat rasa tentang sesuatu benda yang tak elok lah. Kemudian komen yang seterusnya, okey, aku pernah kena lebih kurang 1-2 tahun lepas sebelum COVID. Ada last order dah time tu pukul 12 lebih. Wih, ni pukul 12 malam ni. Okey, dah lepas pukul 12 malam. Benda putih tinggi berdiri atas box motor aku, nampak je kat cermin sisi. Okey, dia tengok kat cermin sisi dia nampak ada benda putih tinggi. Gila bak hang, taubat dah tak pergi Bukit Tunku malam-malam. Sampai balik rumah baju bau wangi pelik. Padahal satu hari kerja peluh. Bila dia balik tu dia punya bau baju dia bau wangi lah. Aku bakar baju seluar tu. Dahsyat ni kan. Dia bakar siap ni. Yang tak pernah kena akan cakap mengarut je. Ni sama macam aku nak cakap sama je bila dengar orang duk cerita tempat ni seram. Okay, bagi orang yang pernah kena, diorang percayalah. Bagi orang yang tak pernah kena, diorang buat lawak lah kan. Okay, komen yang seterusnya. Sekali dah berlubang badan spesies ni masuk, memang payah sangat-sangat dah nak tutup balik. Ni dia komen lain sikit Selalu kalau kes orang nak kena rasuk bab nak pitam lemah badan tu, memang ujung-ujung dah tu. Okay, dalam kurungan kes wife sendiri pernah kena rasuk. Time duduk dekat TV, tiba-tiba dia kata tak larat, lemah badan, rasa nak pitam. Tak lama lepas tu dia start cakap merapu lah. Okay, ini situasi sama macam member FJ lah, yang FJ selalu bawa dia pergi jalan seram apa semua tu. Memang situasi dia sama lah. Sebelum dia kena rasuk dekat jalan Tasik Pedu tu, kami pergi banyak tempat memang banyak tempat, dan dia steady lah, sampaikan satu tahap dia nak keluar daripada kereta. Dia kata kita lepak sini Sat, aku nak apa, dia kata dia nak merokok Sat lah apa lah kan. Sampai tahap ni tu lah AJ awalnya memang tak macam ni lah. AJ bukan tak nak ambil risiko lah. AJ tak nak ambil risiko dia keluar kereta dan sebagainya. Lepas tu sampai tahap macam tu. Tapi bila lepas dia kena gangguan dekat Tasik Pedu tu, memang AJ rasa macam 180 darjah berbeza lah. Dia macam senang gila kena kacau apa semua. Jadi antara sebab nampak macam FJ slow sikit, itulah antara sebab dia kenapa FJ macam slow sikit lah buat video yang seram ni. Okay, kemudian ada daripada Muhammad Hafiz, dia sharekan link video FJ. Lepas tu ada Hasrul Hasin, dia sharekan link kedua tu daripada AY Studio. Okay, yang link pertama tu FJ punya video lah, dia sharekan lah. Okay, kemudian komen yang seterusnya, sekarang ni tak tahulah macam mana keadaan area sana, tapi tahun 90-an aku dengan kaum kerabat layan corner elok je. Tak ada pula timbul pelbagai kisah-kisah ngeri ni. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Niat tu kadang-kadang kena betul gak kawan-kawan. Dalam kepala jangan fikir seronok je. Okey, ada seorang ni dia komen, dia kata tahun 90-an elok kat tempat Bukit Tunku. Tak ada lah gangguan sangat. Lepas tu ada orang komen dekat bahagian bawah dia, tu dulu bang, zaman 90 dekat situ banyak lagi penduduk. Start 2015 ke atas dah macam-macam benda berlaku. Ada aksiden, rumah ditinggalkan kes bunuh, mungkin sesetengah je kena ganggu. Yang tak kena nasib baik, sebab situ ada satu rumah memang aura dia lain macam. Okey, dia kata tahun 90-an tak macam tu. Bila start tahun 2015, bila ada orang maksudnya rumah tu ditinggalkan dan sebagainya, lepas tu ada kes accident kat situ, barulah start cerita misteri-misteri atau cerita-cerita ngeri atau cerita-cerita seram yang berada di Bukit Tunku ni lah. Okey, seterusnya, komen seterusnya berkaitan dengan Amirul Aiman. Dia komen, time ni 9.55, motor start gear 2 dan mengaum lain macam. Tambah meter melekat 50 dan meter minyak tiba-tiba macam nak habis. Sunyi je tak boleh bawa bincang. 2 tahun cedok, first time kena ceni. Ni before MCO 3.0 hari tu. Boleh nak naik tapi elak before maghrib lah. Jadi dia sharekan video ni, kita tengok video ni sekejap.
Bapak gelap siap. Uyo. Welcome to Bukit Tungku. Wuh. Okay, dia buat lawak sikit lah kan. Okay, lepas tu komen yang seterusnya dia baca Kushairi Suhaimi ya. Tu lah tu, betul. Lepas hantar makanan dekat satu banglo atas bukit, ada satu lorong kecil kiri kanan hutan. Banglo macam lama, entah kenapa tengah hari terik tiba-tiba badan jadi sejuk macam kena lepas hujan sampai kat situ. Tunggu customer keluar kiri kanan macam ada orang tengok. Aku buat bodoh je lah. Tapi yang aku pelik, baik bila keluar dari kawasan tu badan jadi panas balik. Mula-mula tak fikir sangat, dah separuh jalan baru fikir panjang. Maksudnya dia hantar makanan waktu tengah hari, dia rasa tempat tu sejuk, perubahan suhu kot. Lepas tu bila dah turun tu dia rasa panas balik lah. Lepas tu daripada Alif Naim, pernah kena masa 2018 masa tu, hantar last order pukul 2 pagi, World Cup match England tak silap. Pukul 2 pagi kelibat hitam lalu depan sekelip mata. Okey, dia nampak kelibat hitam lalu depan dia sekelip mata. Okey, kemudian komen yang seterusnya daripada Marzuki Zulkifli. Semoga semua rider diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ni memang akan kacau kita bila kita kepenatan ride sana sini. Kebanyakan banglo tinggal kat Bukit Tungku memang ada yang mendiami. Pengalaman adik saya sendiri masuk simpang jalan sama saja dan tak boleh keluar. Berhenti kereta kemudian azan baru dapat jalan keluar dari Bukit Tungku. Adik juga pernah nampak satu banglo usang tapi ada keluarga melambai dari dalam rumah tersebut. Wallahualam. Okey, lepas tu ada orang komen kat bawah sama macam seorang brother tu kena azan baru jumpa jalan. Katanya dari SPRM tu yang hardcore sikit. Yang cerita pasal aquarium tu hampir sama dengan rider Lala tu. Duit dapat tapi orang tak jumpa. Datang balik tengok kawasan terang je. Masa hantar elok je nampak rumahnya. Maksudnya ada komen, ada juga cerita kisah yang sama juga lebih kurang. Dia sampai kat tempat tu makanan dia dah tak ada, lepas tu ada duit je. Bila masa orang tu ambil tak tahu. Selalu kayuh basikal Bukit Tungku 1-2 pagi tak ada apa pun. Tapi kalau hantar order pukul 8 lain macam pergi dia. Okay? Naik basikal tak ada tempat nak duduk belakang. Dia nak tumpang bro. Dia nak tumpang tak boleh kalau hantar order. Banyak shock. Ada box dekat belakang. Atau ada orang komen dia kata kalau naik basikal benda tu tak boleh tumpang. Kalau naik food rider apa semua ada box dekat belakang tu, dia tumpang kat box tu kan. Dia duduk lah, berdiri lah kan. Tapi AJ ada je dalam grup basikal. Dekat dalam FB tu AJ ada dalam grup basikal. Banyak je orang yang upload gambar lah. AJ tak tahulah diorang pergi waktu bila. Tapi tengah malam kot, sebelum PKP yang kita kena COVID ni, diorang upload, diorang ambil gambar atas Bukit Tungku waktu malam naik basikal. So ada je lah kalau korang nampak ada orang naik basikal malam-malam berkumpulan 3-2 orang tu, sebenarnya mungkin benda biasa lah. Tapi kalau kau nampak seorang-seorang lepas tu pakai pakaian lusuh ke apa tu, mungkin luar biasa lah. Okey, seterusnya ada komen daripada Muhammad Azizi Borahan. Orang yang duduk Bukit Tungku sendiri cakap cerita seram yang ada nak takutkan orang supaya jangan selalu masuk Bukit Tungku waktu malam. Sana kan rumah-rumah elit, jadi tak ada privacy kalau banyak kenderaan masuk sana, especially mat rempit, mat pecah rumah yang Ricky rumah nak pecah masuk. Mungkin jadi juga kan, sebab kat sana ada orang yang duduk tau. AJ pernah lalu dekat situ, lepas tu ada guard dan sebagainya. Bukannya tak ada orang, jalan tu ada je orang, cumanya tak pastilah. Dia kata cerita seram ni nak takut-takutkan orang supaya jangan masuk kat Bukit Tungku. Tapi yelah, kalau orang dah cerita banyak, lepas tu macam solo ambush sendiri pernah alami gangguan dekat banglo tinggal dekat sana kan, takkanlah kita nak menafikan kisah-kisah yang macam tu kan. Ada video dan sebagainya. Okey, tak apa, kita layan. Okey, itu sajalah berkaitan dengan komen-komen yang FJ rasa berkaitan dengan posting yang kata kena gangguan ni lah. Jadi konklusinya ialah, macam mana nak cakap kat korang Bukit Tungku ni FJ pernah pergilah bawa kereta. Kalau siapa-siapa mungkin dah lupa macam mana suasana Bukit Tungku tu, boleh buka balik video FJ jalan Bukit Tungku. Waktu tu FJ cari jalan yang ada penampakan lembaga duduk bersila kat tengah jalan tu lah. Jadi sebenarnya penampakan tu bukan dekat situ, itu dekat Persiaran Sultan Alam Shah kot, dekat dengan Tugu Negara kot, dekat jalan yang tu. Bukan, dia sebelah dengan Bukit Tungku. Maksudnya jalan nak pergi Bukit Tungku, nanti akan jumpalah tempat tu.
Tapi dia bukan Bukit Tungku. Bukit Tungku dia ada satu tempat memang dia dekat kawasan bukit lah. Lepas tu kawasan situ banyak pokok-pokok. So FJ waktu tu bawa kereta memang payah lah sebab jalan dia sempit. So kalau korang tengok daripada map tu, kalau tersalah masuk jalan, nak kena patah balik keluar. Lepas tu di jalan bukit. Dia jalan, maksudnya jalan dia tajam dan sebagainya. Memang susah kalau nak U-turn balik kan, nak balas balik kereta, payah lah. Sebab tu FJ waktu pergi tu macam menyirap juga sebab tak jumpa tempat tu kan. Memang lepas tu AJ pergilah, nama tungku-tungku semua jalan tu AJ pergi. Lepas tu rasa macam menyirap lah sebab tak jumpa tempat tu kan. Lepas tu ada orang komen kata tempat tu berlaku dekat depan Istana Sultan Selangor kot. Ada jalan yang lain lah. Itu video yang AJ buat lokasi sebenar penampakan dekat Bukit Tungku. Ada tajuk dia. Okey, jadi bila pengalaman AJ lalu dekat situ, waktu tu dah tengah malam. Jadi kita orang memang merasai akan suasana seram tu ada. Tak nafikan lah suasana seram tu. Tapi bila AJ tengok ada guard dekat situ, AJ pun macam waktu tu nak seram tak seram, nak seram tak seram. Sebab ada rumah-rumah yang ada guard. So macam contoh lah, kalau kau kena ganggu teruk sangat waktu tu AJ, pemikiran AJ, kau pergi je lah jumpa guard tu kan, minta tolong ke apa ke, macam tu lah kalau kereta mati tengah atas tu kan. Tapi itulah, si pengalaman orang berbeza. Ini cerita mengenai yang orang bawa Food Panda dan sebagainya ni kan, Food Panda, Grab rider apa semua yang dorang alami kat situ. Jadi pengalaman-pengalaman yang dorang sharekan ni mungkin ada kebenarannya lah. Jadi member pun dia beritahu AJ, dia message AJ, dia kata kalau kau nak buat, kita nak buat sekali lagi kat Bukit Tungku, kita naik motor lah kan. Dia kata kita naik motor, kita buat video baru boleh nampak kot, ataupun boleh rakam sesuatu kot. Jadi AJ rasa macam idea tu agak macam best juga kan kalau dapat buat. Cumanya memang AJ sekarang ni PKP, tak boleh nak pergi sana. Tapi kalau ada kesempatan lah, mungkin boleh pergi naik motor. Sebab member sekarang dia dah kerja kat sana, dia bawa Grab Food. Jadi mungkin boleh naik motor dengan dia, rakam. Sebab dia kata mungkin kalau kita naik motor akan jumpa lah. Okay, jadi AJ ingat sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like video ni. Nanti AJ akan update berkaitan dengan video react seram yang seterusnya lah. Jumpa lagi pada video akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.